Seterusnya mengenai pilihan raya. Kita lihat peruntukan pilihan raya ni memang penting. Saya nak tanya, apabila sebuah kerajaan ini dipilih dengan tidak dalam pilihan raya, apa relevannya ada peruntukan pilihan raya? Adakah pilihan raya ini masih relevan lagi peruntukannya? Kalau sekiranya kita buat pilihan raya untuk dapat mandat rakyat, tiba-tiba kita tubuh kerajaan tanpa mandat rakyat, adakah relevankah perbelanjaan ini? Ya, Berhormat Sepang bertanya apakah relevannya ada peruntukan untuk pilihan raya sekiranya pilihan raya dibuat untuk mendapatkan mandat rakyat tapi kerajaan ditubuhkan bukan mandat rakyat. SPR hanya melaksanakan pilihan raya selaras dengan ketetapan perlembagaan sebagaimana yang diketahui oleh Yang Berhormat Sepang. Menteri. Yang Berhormat Pontian bertanya Tuan bila Menteri. akan selesai penyenaraian aset negara oleh Yang Berhormat Menteri. Jabatan. Ya. Boleh saya tanya masa, berhubung dengan pilihan raya tu, apabila dah dikatakan bahawa kita akan membelanja beratus juta ya untuk nak adakan pilihan raya, tetapi selepas itu setelah dapat diadakan pilihan raya dan telah membelanjakan duit rakyat yang begitu banyak, tidakkah ianya merupakan satu pengkhianatan Saya menjawab rakyat soalan apabila kenapa jadi 200,000 ada ayat lain dah untuk Sarawak dilanggar dan Yang Berhormat Arau telah bertanya mengenai pegawai grade 41 ke nak grade kita 44 membazirkan duit lagi ke Yang Berhormat Menteri? Saya ingin menyatakan Langkah bahawa jawatan, KPK langkah sentiasa jawatan. berusaha menambah baik perkhidmatan penjawat awam, termasuklah dari segi penilaian kenaikan pangkat. Buat masa ini penilaian pangkat bagi pegawai kumpulan pengurusan dan profesional dibuat melalui laporan penilaian prestasi tahunan ataupun LNPT oleh penyelia pertama dan kedua melalui sistem Human Resource Management Information System ataupun HRMIS. Bagi tahun 2022, JPA akan menggunakan sistem baru iaitu yang dinamakan My Performance yang akan menggantikan sistem LNPT yang telah saya sebutkan tadi. Yang Berhormat Arau juga mewakilkan supaya kerajaan pertimbangkan pegawai lantikan kontrak JPA yang ditamatkan perkhidmatan untuk dilantik semula. Saya ingin menyatakan bahawa untuk makluman Arau, penambatan perkhidmatan pegawai kontrak bergantung kepada dua perkara. Yang pertamanya, tempoh perkhidmatan yang dipersetujuai dalam terma kontrak telah tamat. Yang keduanya, apabila ada keputusan agensi di mana pegawai itu ditempatkan dibubarkan oleh pentadbiran pada masa itu berdasarkan dasar rasionalisasi saiz perkhidmatan awam dan seumpamanya. Dalam beberapa kes kerajaan telah mengambil langkah untuk menempatkan pegawai-pegawai tersebut di agensi-agensi yang bersesuaian sebagai langkah kerajaan yang prihatin untuk kebajikan rakyat pada masa itu. Seramai 22,080 orang pegawai COS atau Contract of Service lantikan sebelum atau pada 23 Oktober 2015 telah dilantik secara tetap secara berperingkat-peringkat. Sehingga kini 11,796 orang pegawai COS ataupun Contract of Service telah dilantik tetap. Bakinya 10,284 akan dilantik sepanjang tempoh 2020 sehingga 2031. Seterusnya Yang Berhormat Padang Rengas membangkitkan mengenai tindakan pendakwaan yang dijalankan oleh pihak pendakwa raya. Saya ingin maklumkan berdasarkan perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, pendakwa raya ataupun peguam negara mempunyai kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan untuk mengambil sesuatu tindakan berkaitan dengan kes-kes yang berlaku, terutamanya kes-kes jenayah, iaitu memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan. Inilah kuasa peguam negara sebagaimana di dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu ada Seksyen 3761 Kanun Keseksaan memperuntukkan kuasa kawalan dan arahan dalam semua pendakwaan jenayah dan prosiding di bawah CPC diberikan kepada peguam negara selaku pendakwa raya. Ini berdasarkan kepada peruntukan undang-undang dan juga kes-kes mahkamah yang telah diputuskan sebagai nas untuk diikuti dalam pelaksanaan undang-undang.
Seterusnya, Yang Berhormat yang terakhir, Yang Berhormat Je Lutong telah membangkitkan mengenai bahagian perlindungan di Jabatan Perdana Menteri. Saya nak maklumkan bahawa apa yang dimaksudkan bahagian perlindungan ialah perlindungan saksi. Ianya dibuat di bawah Akta Perlindungan Saksi tahun 2009, Akta 696. Bukannya perlindungan untuk hakim-hakim. Ianya melindungi saksi-saksi yang diancam dengan keselamatan mereka sebelum mereka dipanggil untuk menjadi saksi. Ini terletak di bawah bahagian perlindungan. Adapun mengenai perlindungan hakim-hakim setakat ini, dalam negara kita, kita bersyukur tidak ada ancaman-ancaman yang ketara terhadap hakim-hakim. Kerana rakyat Malaysia ini menghormati hakim-hakim. Setakat ini tidak ada apa-apa kes yang melibatkan ancaman apa-apa sekalipun yang dilaporkan oleh para hakim, dan kita yakin ini berkat daripada kesejahteraan dan keamanan dalam negara kita. Itu saja.